Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, Ustazah nak juga terangkan sedikit slide Ustazah hari ini, iaitu tajuk baru 4 bakal wali. Hari ini kita masuk tajuk baru, dakwah pemacu kejayaan. Bidang Al-Quran, pelajaran 7, buku teks muka surat 43. Ustazah harap semasa kamu mempelajari tajuk ni dengan bahan Ustazah ni, Ustazah harap sangat kamu masih merujuk buku teks. Faham ya? Bahan Ustazah hanya bahan bantuan. Bahan utama kita ialah buku teks terbitan KPM. Jangan tinggal buku teks. Ustazah pesan di sini, jangan tinggal buku teks. Bahan tambahan hanya aksesori sahaja. Okey, kita pergi kepada tips-tips menguasai tajuk-tajuk bidang Al-Quran. Ustazah rasa kamu dah tahu, tapi Ustazah nak juga terang lagi sekali. Okey, untuk bidang Al-Quran, kamu perlu menguasai 5 perkara. Pertama, bacaan tilawah. Bacaan tilawah ni akan diuji semasa ujian lisan. Dalam pendidikan Islam, kamu ada kertas 2 iaitu ujian lisan. Nama rasmi kertas tu ialah PLBS. Pentaksiran lisan berasaskan sekolah yang menguji bacaan Al-Quran kamu. Bacaan teks hadis tanpa baris dan juga ada satu lagi komponen, Ustazah tak ingat, tapi tak apalah. Yang penting bidang Al-Quran kamu perlu menguasai bacaan tilawah. Okey, kemudian hukum tajwid. Setiap potongan ataupun kalimah yang terdapat dalam Al-Quran mengandungi hukum tajwid tersendiri. Jadi kamu perlu menguasai hukum tajwid dan bila campak saja mana-mana kalimah pada kamu, kamu boleh bagi hukum tajwidnya. Seterusnya, maksud kalimah, maksud potongan ayat. Okay, di sini kamu perlu faham. Kamu perlu menguasai maksud perkataan demi perkataan, maksud keratan ayat yang lengkap dan maksud keseluruhan ayat mengikut terjemahan dalam tafsir. Jadi kalau kamu dapat menguasai tiga-tiga aspek ni, iaitu maksud kalimah, maksud potongan ayat lengkap dan maksud keseluruhan ayat, kamu akan dapat memahami kefahaman ayat. Kefahaman ayat pula ada 3 komponen utama yang perlu kamu hadam, iaitu kajian tentang ayat, tafsiran dan huraian ayat. Bila kamu faham maksud ayat, kamu akan boleh menghurai ayat dengan baik. Kemudian setelah kamu mengetahui keseluruhan ayat, memahami kajian tafsiran dan huraiannya, kamu perlu mahir memberikan pengajaran ayat, iaitu ayat dalam bentuk aplikasi. Contohnya, kita hendaklah mengerjakan tuntutan dakwah kerana ianya merupakan sirah sunnah yang Rasulullah SAW tinggalkan. Itu contoh pengajaran ayat dalam bentuk ayat aplikasi. Dan perlunya kamu memahami kajian, tafsiran dan huraian ayat adalah untuk membantu kamu menjawab soalan KBAT. Okey, seterusnya Ustazah bacakan di sini dengan bacaan tartil dan bertajwid surah Fussilat ayat 33. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Okey, ini bentuk pertama, kamu boleh baca straight dengan satu nafas dan berhenti di kepala ayat. Okey, bentuk yang kedua, kamu boleh berhenti pada setiap potongan ayat yang lengkap ataupun jumlah mufidah. Okey, bentuknya begini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Okey, maksudnya wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah, itu potongan jumlah mufidah yang pertama, potongan ayat lengkap yang pertama. Wa 'amila shalihan, keratan ayat lengkap yang kedua. Wa qala innani minal muslimin, keratan ayat lengkap yang ketiga. Okey, seterusnya contoh kalimah yang mengandungi hukum tajwid. Okey, ada banyak hukum tajwid dekat ayat Fussilat surah 33 tu. Dekat surah Fussilat ayat 33 tu. Tapi Ustazah hanya minta 4 hukum tajwid saja dan lengkapkan contoh kalimah pada jadual. Kemudian maksud potongan kalimah. Okey, tadi Ustazah dah terang kan, kita ada maksud kalimah, maksud potongan ataupun maksud keratan ayat yang lengkap dan maksud keseluruhan ayat.
Okey, yang pada slide yang Ustazah sedang paparkan ni ialah maksud kalimah. Ya, kalimah demi kalimah. Okey ya, ahsanu qaula, perkataan paling baik. Qaula, kata-kata, ahsanu, paling baik, paling molek, paling elok. Da'a ilallah, menyeru menuju Allah, iaitu menyeru ke jalan Allah, iaitu berdakwah. Wa amila salihah, wa amila, melaksanakan, mengerjakan, mengamalkan salihah, perkara-perkara baik, iaitu beramal soleh. Innani minal muslimin, innani sesungguhnya aku minal muslimin, dalam golongan orang-orang Islam. Di sini adalah ayat ikrar, ya, ayat ikrar yang Allah sebut dalam surah Fussilat ayat 33 ni. Antara orang-orang yang baik ialah orang yang menyeru ke jalan Allah dengan perkataan yang baik, orang yang beramal soleh dan orang yang berikrar bahawa dia adalah orang Islam. Apa maksud Islam? Apa maksud Muslim? Islam atau Muslim membawa maksud menyerah diri kepada Allah. Okey. Okey, ini adalah paparan terakhir kita untuk tajuk untuk siri kali ini, bidang Al-Quran. Latihan, saya nak dua bentuk. Bentuk pertama ialah bentuk memahami ayat dalam keratan ayat lengkap. Ya, ini Ustazah dah potong di sini. Waman ahsanu qaula, ayat lengkap, jumlah mufidah keratan yang pertama. Mimman da'a ilallah, jumlah mufidah keratan yang kedua. Wa amila salihah, jumlah mufidah keratan yang ketiga. Wa qala innani minal muslimin, jumlah mufidah keratan yang keempat. Ya, ayat lengkap yang keempat. Okey, di sini ada maksud dan kamu boleh lengkapkan. Okey, kamu lengkapkan maksud setiap potongan jumlah mufidah ni. Kemudian kamu gabungkan semula ayat ni, kamu tulis di sini. Inilah terjemahan lengkap ayat bahasa Melayu. Ya, bila kamu mampu menulis ayat di sini bermaksud kamu dah mampu menterjemahkan ayat 33 surah Fussilat. Di sini ada typing error ya, nanti kamu tukar. Okey, ayat 22 ni tukar kepada ayat 33. Ustazah dah silap type di sini ya. Okey, itu saja untuk kali ini. Kelas akan datang kita akan teruskan dengan dakwah pemacu kejayaan siri 2, iaitu kita akan teruskan dengan maksud kefahaman ayat, iaitu tuntutan dalam ayat, huraian-huraian ayat, kajian dan kupasan tentang ayat, seterusnya pengajaran ayat. Okay, Ustazah harap kamu lebih bersedia untuk kelas akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.